cuti insya-Allah. Okey, Ustaz. Okey. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Muka surat 587. Okey, 587. Surah Al-Mutaffifin ayat 1. Okey. Kita terjemah dulu ayat 1. Baru kita terangkan surah secara ringkas. Wailun terjemah dia kecelakaan. Wailun, kecelakaan. Li bagi Al-Mutaffifin, orang-orang yang menipu dalam timbangan. Al-Mutaffifin, orang-orang yang menipu dalam timbangan. Itu terjemah Al-Mutaffifin. Okey. Semua ayat 2. Dalam mereka iaitu allazina, orang-orang yang. Jadi sebenarnya ayat 2 dan ayat 3 ni menafsirkan apa itu mutaffifin. Allazina itu orang-orang yang Iza apabila iktalu mereka menerima. Iktalu mereka menerima. Okey. Ala atas annas orang lain. Annas orang lain. Maksudnya mereka menerima barang daripada orang lain. Okey. Ala nas orang lain. Yastawfun, mereka minta sempurnakan. Yastawfun, mereka minta sempurnakan. Okey. Sambung lagi ayat 3. Wa dan Iza apabila. Okey. Kaluhum, mereka menimbangnya. Kaluhum, mereka menimbang untuk mereka. Kaluhum, mereka menimbang untuk mereka. Mereka mengukur untuk mereka. Terjemah kaluhum, mereka mengukur untuk mereka. Terjemah kaluhum, mereka mengukur untuk mereka. Ataupun wazanuhum, mereka menimbang untuk mereka. Wazanuhum, mereka menimbang untuk mereka. Okey, terjemah wazanuhum, mereka menimbang untuk mereka. Yukhsirun, mereka mengurangkan. Yukhsirun, mereka mengurangkan. Okey, ni hadis pertama kita. Terjemahkan dia. Puan Izzawani terjemahkan boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Itu kecelakaan bagi orang-orang yang menipu dalam timbangan. Yang 2, iaitu orang-orang yang apabila mereka menerima atas orang lain, mereka minta sempurnakan. 3, dan apabila mereka mengukur untuk mereka ataupun mereka menimbang untuk mereka, mereka mengurangkan. Okey, terima kasih Puan Izzawani. Kita sekarang surah Al-Mutaffifin. Surah Al-Mutaffifin adalah surah yang ke-83. Dari sudut susunan, surah yang ke-83. Maksudnya daripada awal Fatihah Baqarah ni 83. Dari sudut penurunan, yang keberapa diturunkan, surah ni 86. Surah yang ke-86 diturunkan. Okey. Setelah surah Al-Ankabut. Berapa ayat surah ini? Surah ini mengandungi 36 ayat. 170 patah perkataan. 36 ayat, 170 patah perkataan. Ada perbezaan-perbezaan pendapat mengenai tempat turun surah ini. Ada sebahagian mengatakan surah ini turun di Makkah, Makkiyah. Ada pendapat mengatakan surah ini turun di Madaniyah ataupun Madinah. Bahkan ada pendapat mengatakan surah ini turun sebahagiannya di Mekah dan sebahagiannya lain di Madinah.
Okey. Apa sebab surah ini diturunkan? Apa sebab surah ini diturunkan? Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, daripada riwayat Imam Nasa'i, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahawasanya ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah. Ketika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, penduduk-penduduk Yahudi Madinah, mereka lah orang yang kuat menipu dalam jual beli. Mereka lah orang yang kuat menipu dalam jual beli. Komuniti Madinah ni kuat menipu dalam jual beli. Sama ada Yahudinya ataupun orang-orang Aus dan Khazrajnya yang masa tu belum masuk Islam. Mereka ni dah biasa menipu dalam jual beli, timbangan dah biasa. Okey? Maka oleh sebab itulah Allah turunkan ayat nak mencela perbuatan-perbuatan mereka yang suka menipu dalam jual beli dan timbangan. Imam As-Sudi berkata, kat Madinah ada seseorang lelaki yang namanya Abu Juhainah. Nama dia Abu Juhainah. Dia ni ada dua penimbang. Satu dia guna untuk dia beli barang kat orang. Dia nak beli barang daripada orang, dia buat penimbang dia. Okey, zaman barter trade tu kan. Zaman barter trade tu, dia nak beli barang-barang apa pada orang, dia buat penimbang dia. Dia nak pastikan dia dapat cukup barang yang dia beli. Tapi bila orang nak beli barang daripada dia ataupun nak tukar barang daripada dia, dia akan guna penimbang yang satu lagi yang tidak sama dengan penimbang yang awal-awal tadi. Maksudnya dia ada dua penimbang lah. Satu timbang yang betulnya, satu timbang yang tak betul. Ini menurut Imam As-Sudi. Yang penting, okay, tak kisah turun kat Mekah ke Madinah, yang penting surah ini menceritakan tentang sifat orang-orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan. Okey, baik. Orang Yahudi Madinah ni, ketika mana Nabi SAW belum sampai ke Madinah, mereka lah yang conquer ekonomi Madinah. Mereka lah yang mengawal jual beli, kontrol jual beli kat Madinah. Jika mana Nabi SAW sampai ke Madinah, Nabi encourage sahabat-sahabat sama ada yang datang daripada Mekah ataupun yang memang dah tinggal kat Madinah untuk berniaga secara jujur, secara adil, secara amanah. Lalu perniagaan mereka mula untung naik. Apa jadi pada perniagaan orang Yahudi? Perniagaan mereka mula jatuh sebab orang-orang Madinah lebih berminat untuk bermuamalat dengan orang-orang Islam. Maka oleh kerana itulah mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksud tangan Allah terbelenggu, Allah kedekut. Kenapa kedekut? Dulu mereka mewah kat Madinah sebab niaga pandai. Mereka kontrol ekonomi Madinah. Tapi setelah Nabi Muhammad dengan sahabat-sahabat dia datang, kontrol ekonomi bukan lagi bagi mereka tapi bagi orang Islam. Sebab tu mereka kata Allah kedekut. Tengok muka surat 118. Tolong baca Puan Nur Zakiyah ni. Muka surat 118 ayat bawah sekali. Ayat tu panjang, baca sikit cukup. Ratus 18 je Ustaz. Ayat berapa tadi Ustaz? Bawah sekali, 64. Bawah sekali 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka. Dia memberi rezeki sebagaimana dia kehendaki. Cukup ke lagi Ustaz? Sikit lagi. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan Okey, kami... Okey, terima kasih. Terima kasih Puan Nur Zakiyah. Jadi orang Yahudi, mereka bila niaga tipu untung, bila orang Islam niaga jujur, orang Islam untung, mereka tak untung, mereka berkata Allah kedekut. Inilah sebab
Sebenarnya ayat 64 ni ada 5 ataupun 4 asbabun nuzul. Bila salah satunya itu lah. Salah satunya mereka bila mereka tak untung, mereka kata Allah penakut. Ataupun antara sebab-sebab yang lain, zaman Nabi Sulaiman dulu, orang Yahudi mewah. Zaman Nabi Sulaiman dulu, orang Yahudi mewah. Okey? Tapi bila mana mereka kufur pada Allah, tak taat perintah Allah, maka mereka punya kemewahan dah Allah tarik. Zaman Nabi SAW, mereka tak untung ataupun mereka tak mewah macam zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Daud. Sebab tu mereka mengatakan Allah kedekut. Tu Yahudi lah. Okey, baik. Ini kita kata surah Al-Mutaffifin. Apa relate surah Al-Mutaffifin kita dengan surah Al-Infitar minggu lepas? Apa kaitan dia? Apa dia punya kesinambungan antara dua surah? Pertama, ayat akhir surah Al-Infitar minggu lepas, Allah memberi ancaman pada kita tentang hari kiamat. Iaitu hari yang mana tidak ada seseorang pun yang boleh membantu orang lain. Tidak ada seseorang pun yang boleh membela orang lain. Tak ada. Ayah tak boleh bela anak, anak tak boleh bela ayah, suami tak boleh bela isteri, isteri tak boleh bela suami, tak boleh. Keputusan pada hari tersebut semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, baik. Itu ayat minggu lepas, ayat 19. Surah ini, Allah nak beri ancaman. Siapakah orang yang dia tak boleh dibela, dia juga tak boleh membela. Maknanya ke akhirat ada orang boleh bela orang lain. Ada orang boleh bela orang lain. Tapi ada satu golongan yang mana dia tak akan terbela, dia juga tak boleh membela orang lain. Siapa dia? Ayat pertama kita ini. Iaitu orang-orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan. Jadi Allah nak bagi contoh, orang yang ke akhirat nanti dia nasib tak baik, orang tak boleh tolong dia, dia betul tolong orang, iaitu orang menipu dalam jual beli dan timbangan. Yang kedua, relate yang kedua. Allah Subhanahu wa taala nak beritahu orang yang selamat dekat akhirat bukan sahaja orang yang betul hubungannya dengan Allah. Kan dalam surah Al-Mutaffifin, Al-Infitar minggu lepas saya baca ayat 6, Allah kata, wahai manusia, apakah yang telah memalingkan kamu, menyebabkan kamu terlalai, kamu terlupa, terleka daripada Allah yang Maha Mulia? Itu ayat 6. Jadi nak cerita kat dunia, kat akhirat nanti bukan saja orang yang tak ingat, bukan saja orang yang ingat Allah, bukan saja orang yang ingat Allah selamat. Bahkan, maafkan saya silap, nak beritahu kat akhirat nanti orang ingat Allah semata-mata sahaja, tanpa dia betul hubungan sesama manusia, dia juga takkan selamat. Jadi salah satu contoh orang yang tak betul hubungannya sama manusia adalah orang yang menipu dalam jual beli dan juga timbangan. Okey, itu relate yang kedua. Relate yang ketiga ialah mengenai Allah SWT. Dua-dua surah ini, Al-Infitar dengan Al-Mutaffifin, sama-sama menceritakan tentang suasana dahsyat hari kiamat. Okey, surah Al-Infitar ada, surah ini pun ada. Dalam surah Al-Infitar sebelum ini, dalam surah Al-Infitar sebelum ini, Allah SWT cerita tentang malaikat-malaikat yang ada 4 sifat. Ingat kan? Malaikat-malaikat ada 4 M kita bincang. Apa M tu? Menjaga, mulia, menulis dan mengawasi. Malaikat-malaikat tu ada 4 M. Bermula pada ayat 10, 11, 12. Apa 4M tu? Menjaga, mulia, menulis dan juga mengetahui. Maafkan saya. Mengetahui, bukan mengawasi. Mengawasi tu menjaga. Okey. Kat sini pula, Allah nak cerita, malaikat-malaikat tu yang menulis, dia tulis kat mana? Nanti kita akan masuk. Ada buku-buku yang disimpan di Sijin, ada buku-buku catatan amal kita yang disimpan di Illiyin. Jadi malaikat catat amal kita. Lepas kita mati, buku-buku kita tu duduk mana? Lepas kita mati, catatan-catatan amal kita tu pergi ke mana? Ada yang tersimpan di Sijin dan ada juga yang tersimpan di Illiyin. Itu yang keempat.
Yang terakhir, apa relate yang terakhir? Allah sebut dalam ayat akhir surah Al-Infitar, Allah sebut, okay, untuk orang-orang yang berbuat baik dalam beroleh nikmat. Untuk orang-orang yang tak buat baik, itu pendosa-pendosa akan masuk neraka jahim. Ayat 13 dan 14. Minggu lepas lah, ayat 13 dan 14. Saya baca, innal abrara lafi na'im, orang buat baik berada dalam nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim, orang berdosa jahat dalam neraka jahim. Dalam surah ni, Allah Ta'ala nak cerita apa yang ahli syurga bakal dapat dan apa yang ahli neraka bakal dapat. Nantilah kat surah tu pendek je lah. Surah Al-Infitar, orang baik masuk syurga, orang jahat masuk neraka. Dalam surah ni Allah nak cerita lebih terperinci apa yang orang ahli syurga bakal dapat dalam syurga dan apa yang ahli neraka bakal dapat dalam neraka. Itu kita kata dalam bahasa Arab dipanggil munasabatu surah, kaitan antara dua surah. Okey, apa kita akan bincang dalam surah Al-Mutaffifin? Pertama, surah ni oleh kerana surah Makkiyah, sama-sama ataupun surah Madaniyah, surah ini sama-sama nak cerita tentang hari kiamat. Sebab orang musyrikin Mekah, mereka tak percaya hari kiamat. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah nak jelaskan bahawasanya nak selamat hari kiamat bukan sahaja kena betul dari sudut ibadah, tapi kena betul juga dari sudut muamalat. Apa itu muamalat? Muamalat ni jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, hutang piutang, itu dipanggil muamalat. Boleh? Yang ketiga, kita akan bincang dalam surah ni mengenai buku-buku catatan-catatan amal kita yang Allah simpan setelah kita mati. Sama macam tadi juga. Yang keempat, Allah SWT nak cerita sebab-sebab manusia itu terhalang daripada dapat hidayah. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Banyak buat dosa, hati tertutup, cakaplah nasihat macam mana sekalipun, tetap tidak akan dapat ambil manfaat. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita dalam surah ini bahawasanya apa perbuatan-perbuatan orang kafir kat dunia ni sehingga menyebabkan mereka masuk neraka ke akhirat. Okey, apa punya perbuatan-perbuatan orang kafir kat dunia ni sehingga mereka menjadi ahli neraka ke akhirat. Antaranya apa? Perbuatan mereka yang menyebabkan mereka masuk neraka ke akhirat. Tengok ayat 29. Tengok ayat 29. Tolong terjemahkan dia boleh? Dr. Azizah terjemahkan. Page 588 ni. Ayat 29, 30, 31. 29. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang yang berdosa ialah mereka yang dahulunya mentertawakan orang yang beriman. 30. Dan apabila mereka, yakni orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengerdipkan mata. They wink each other. Buat isyarat mata. Terus. 31. Dan apabila mereka kembali kepada kaum keluarganya, mereka kembali dengan penuh keriangan. Kenapa? Terima kasih Dr. Tita. Kenapa keriangan? Puas hati dapat ejek orang Islam. Puas hati dapat gelak-gelakkan orang Islam. Puas hati dapat kutuk orang Islam sepuas-puasnya, balik-balik seronok. Ni sifat orang kafir kat akhirat sebab masuk neraka ni lah. Jumpa orang Islam gelakkan, ketawakan, perli syarat mata buat syarat macam tu. Seronok dapat buat macam tu. Betul salah sebab masuk ke akhirat, salah satu sebab mereka masuk neraka ke akhirat. Sama juga Allah sebut dalam surah ayat akhir surah Mukminun. Kalau baca Tuan Haji Nasaruddin boleh, Tuan Haji Nasaruddin, surah Al-Mu'minun, muka surat 349. Allah cakap pada orang kafir lah, tentang orang beriman. Ayat 108 sampai 111. Buat sikit boleh Tuan Haji Nasaruddin, dengar suara sayup-sayup je. 349. Ya, 349 surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. 108. Dan Allah berfirman, tinggallah kamu dengan hina di dalamnya dan janganlah kamu berbicara dengan aku. 109.
Sesungguhnya ada segolongan daripada hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat-Mu. Engkau adalah pemberi rahmat yang terbaik. 110. Lalu kamu jadikan mereka bahan ejekan sehingga kamu lupa untuk ingat aku dan kamu selalu mentertawakan mereka. 111. Sesungguhnya pada hari ini aku memberi balasan kepada mereka kerana kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Okey. Terima kasih Tuan Haji Nasaruddin. So Allah kata pada orang-orang ahli neraka, kamu duduk dalam neraka diam-diam, tak payah minta nak keluar-keluar lagi. Tu, tengok hamba-hamba aku yang masuk syurga tu. Dia orang tu sok mau doa, Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wahai Tuhan kami telah beriman, ampunkanlah kami, rahmatilah kami. Engkau sebaik-baik yang merahmati. Tapi kau jadikan mereka bahan ejekan, ridicule. Kau jadikan mereka bahan ejekan, seronok dia kutuk mereka, ejek mereka, duduk engkau dalam neraka, mereka seronok masuk syurga. Ini kita akan bincang nantilah mengenai ejek-ejek orang, seronok ejek orang ni. Okey. Last sekali kita akan bincang, walaupun orang tu masuk neraka, walaupun orang tu suka ketawa kat dunia, Allah nak beritahu setiap orang kafir yang dibalas, semua mereka dibalas kerana perbuatan-perbuatan mereka kat dunia dahulu. Allah tak zalimi mereka sedikit pun, mereka lah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Ustaz, tumpang tanya sikit. Orang-orang kafir ni basically semua kena orang kata masuk neraka, tapi ialah dia punya degree neraka tu pun beza-beza ke? Ada juga orang yang baik-baik ni yang tak mengejek, yang memang dia orang memberi apa orang kata derma dan sebagainya. Macam mana tu? Okey, baik. Saya rasa kita bincang minggu lepas, tak silap saya lah tajuk ni. Ya. Betul. Tuan Haji Nasaruddin bincang, kita bincang kan? Ya. Jadi jawapan untuk soalan tu apa dia Tuan Haji Nasaruddin? Dia orang kena azab juga lah. Kenapa? Tetap kena azab lah macam kita juga lah. Tapi cuma dia orang kekal dalam tu lah. Tak kena azab. Puan Zakiah tanya, macam mana pula dengan orang kafir yang tak ejek orang, tak mengata orang, tu maksud dia kan Puan Zakiah, betul kan? Dia kafir, dia hormat Islam, dia hormat Islam, dia hormat agama Islam, dia tak kutuk, dia tak caci maki agama Islam, dia tetap masuk neraka juga Puan Zakiah. Cuma dia tak kena azab untuk itulah, untuk yang orang kafir duk ejek orang Islam tu. Orang kafir juga dalam neraka mereka memperoleh darjat berbeza-beza. Sebab tu ahli neraka yang paling ringan azab siapa dia? Pak saudara Nabi. Dia kafir pada Allah, tak beriman dengan Allah. Tetapi dialah orang yang paling kuat bantu Nabi, paling kuat melindungi Nabi, paling kuat backup Nabi. Jadi oleh kerana kebaikan dia akan masuk neraka yang paling ringan azabnya. Orang-orang lain bergantung juga pada amalan masing-masing. Minggu lepas kita bincang ni. Kita kata, kalau orang mukmin, setiap satu kebaikan malaikat tulis, setiap satu kejahatan malaikat tulis. Dia orang kafir malaikat tulis ke tak kebaikan kejahatan dia? Sebab tulis tak tulis, kita masuk neraka juga. Buat apa tulis? Betul kan? Orang kafir, kejahatan dia, kebaikan dia, malaikat tulis ke tak? Tulis ke tak tulis, catat tak catat, kena humbalan neraka juga. Nak tulis buat apa? Tak. Malaikat tetap catat. Malaikat tetap tulis. Kerana walaupun mereka masuk neraka, mereka ada level-level mereka dalam neraka. Contoh, ni antara ayat kita refer minggu lepas, tak apa, kita ulang kaji. Ada orang yang dapat azab, Allah tambah lagi azab. Tengok muka surat 277. Tolong baca dia, Puan Aliza, page 277. Puan Zakiah tak ada minggu lepas, dah pergi Brunei. Tak ada Ustaz, nak pergi Brunei lah tu. Tolong baca Puan Aliza, page 277 ayat atas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang kafir yang menghalang manusia daripada jalan Allah
kami tambahkan kepada mereka azab demi azab disebabkan mereka selalu melakukan kerosakan. Terima kasih Puan Aliza. Orang kafir yang menghalang orang daripada jalan Allah. Maknanya ada orang kafir yang tak halang orang daripada jalan Allah. Dia kafir tapi dia baik. Contoh siapa? Abu Talib. Dia kafir, dia tak halang orang daripada jalan Allah. Siapa nak masuk Islam, masuk lah. Dia tak nak masuk. Masa kena pulau orang Islam, kena pulau kat Mekah 3 tahun, dia kena pulau sekali sama-sama dengan orang Islam. Abu Talib. Dia tak halang orang masuk Islam. Jadi dia tak kena tambah azab lah. Azab tu dia kena. Orang kafir dah kena azab sebab kafir. Menghalang pula orang daripada masuk Islam. Tambah lagi lah azab untuk mereka. Jadi soalan Puan Nur Zakiyah tadi, orang kafir yang tak kutuk, tak gelakkan, tak ejek orang Islam, macam mana? Masuk neraka jugalah. Masuk neraka juga. Cuma azab dia kuranglah sikit. Kurang sikit pun teruk jugalah. Berbanding orang kafir yang kutuk orang Islam, caci maki, mengeluarkan kenyataan-kenyataan tak baik, dia kena lagi tu. Boleh Okey, baik. Ayat 1, 2, 3, Allah kata kecelakaanlah bagi orang-orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan. Menipu dalam jual beli dan timbangan ni dalam bahasa Arab dipanggil tatfif. Dipanggil tatfif. Eja dia ta, o, fa, ya, fa. Tatfif. Tatfif ni adalah penipuan yang sedikit. Penipuan yang sedikit. Maksudnya kalau beli barang sekilo tu, tuan kedai ni dia berbual 950 gram. Barang sekilo, kita nak beli sekilo, dia kurangkan 50 gram. Perasan tak? Kita tak perasan 50 gram. Kalau lah beli sekilo, dia kurangkan 200 gram, nampak sangat ni tak cukup sekilo ni. Okey? Itu dipanggil takzib ataupun al-kizbu. Dipanggil al-kizbu, pembohongan yang jelas nampak enggak, al-kizbu. Ni memang nampak sangatlah penipuan dia ni. Beli sekilo dapat 500 gram. Nak beli warna hitam dapat warna putih, memang nampak sangat. Itu panggil al-kizbu. Manakala al-tatfif ni adalah penipuan-penipuan yang tersembunyi, tak nampak jelas sangat. Jadi Allah nak beritahu apa? Penipuan yang sikit-sikit pun Allah cakap kecelakaan untuk mereka. Jenis tipu sikit-sikit, tipu 10 gram, 5 gram pun dapat kecelakaan untuk mereka. Kalau tipu banyak-banyak lagi lah dapat kecelakaan untuk mereka. Jadi apa sifat orang-orang yang menipu ni? Sifat mereka ialah bila mereka beli untuk mereka, mereka nak sempurnakan. Tapi bila mereka timbang untuk orang, perkataan kaluhum ni, kalu dengan awazanu. Saya terjemah kalu tadi, ukur. Wazanu, timbang. Dia dalam bab jual beli, selain timbang, ada juga ukuran. Selain timbang, ada juga ukuran. Contoh beli tali, beli kain. Orang tak timbang, beli tali, beli kain. Kalau benda timbang ni, makanan. Apa lagi? Orang timbang lah. Makanan, tepung, nasi, beras, orang timbang. Ayam, orang timbang. Tapi ada pun benda-benda lain, dia tak panggil timbang, dia panggil kalu. Jadi dua ayat kat sini, dua ayat kita nak bincang kat sini. Pertama dipanggil awazanu. Bukan pertama, yang kedua dia guna perkataan wazanu. Perkataan wazanu ni dia berasal pada perkataan mizan. Mizan kan neraca timbangan tu dipanggil mizan. Manakala kalu, ayat nombor 3, wa iza kalu. Kalu tu dipanggil mikyal. Mikyal. Kat sini orang putih panggil weigh in. Kat sini orang panggil measure, tak silap saya. Tengok muka surat ni boleh tak? Tolong baca dia. Wan Maisarah tolong baca boleh? Saya nak tunjuk perkataan kalu dengan wazan. Surah Al-Hijr. Yes, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr. Muka surat berapa ya? Okey, muka surat 263. 263. Okey, 263. Boleh tak? Ayat. Ayat yang ke-21.
21. Yang ke-21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kami sahaja perbendaharaannya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan menurut kadar dan masa yang tertentu. Okey. Terima kasih Puan. Sekejap. Jangan ada lagi. Kadar dengan masa tertentu dia panggil measure. Setiap sesuatu tu ada kadar masa dia panggil measure, kadar sesuatu ditimbang dia panggil measure juga. Sebenarnya bukan kat sini bukan lagi ada lagi satu tempat lagi tepat. Surah Hud. Maafkan saya. Tolong baca sekali lagi Puan Maisarah, surah Hud sebenarnya lagi tepat. Saya nak tunjuk perkataan mikyal wal mizan. Surah Hud ada, surah Al-A'raf pun ada. Sekejap saya cari. Yes, muka surat 231 Puan Maisarah. 231. Jadi mikyal ni kita terjemah kat sini measure, mizan weight. Boleh tak? Semua buka kalau boleh. Page 231 tu ayat 84. Yes. Ada mikyala dengan mizana. Daripada mikyala tu kat skrin, tengok keluar perkataan kalu. Daripada mizana keluarlah wazanu. Okey, tolong terjemahkan dia, Puan Maisarah. Unmute-kan. Page 231 ayat 84. Dan kepada penduduk Madian kami utuskan saudara mereka, Nabi Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Dan janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat engkau berada dalam kemewahan. Okey, terima kasih. Jadi terjemah, terima kasih Puan Maisarah. Mikyala tu sukatan. Sukat. Secupak, segantang. Mizan, sekilo, 2 kilo, 3 kilo. Kita panggil mizan. Ataupun mikyala tu 1 meter, 2 meter, 3 meter. Itu dipanggil mikyal. Boleh? Jadi dalam jual beli, mikyal digunakan. Dalam jual beli, mizan digunakan. Okey. Jadi Allah kata dalam ayat kita sekarang, kecelakaanlah bagi orang-orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan. Macam mana cara mereka menipu ni? Sama ada dia pembeli ataupun sama ada dia penjual. Dua-dua termasuk. Tak adalah kata, ni untuk peniaga je, ni untuk peniaga. Peniaga je lah, ni untuk peniaga. Tuan-tuan, pembeli pun boleh menipu juga. Masa dia makan, diisi nasi banyak, diisi lauk banyak. Okey? Dia tengok orang beratur ramai, malas dia nak pergi beratur untuk bayar kat kaunter, dia makan dulu. Itu sampai kaunter dia sebut, tadi saya ambil nasi 2 sendok ayam seketul, contoh. Walau dia ambil banyak. Jadi pembeli pun boleh menipu juga. Nak zaman barter trade dulu. Sekarang kita semua pakai duit kan. Zaman barter trade dulu. Boleh menipu. Jadi Allah kata sifat mereka, apa yang dikatakan menipu tu, kalaulah mereka nak beli barang untuk mereka, mereka pastikan sempurna. Timbangan tu mesti cukup. Tetapi, bila mereka timbang untuk orang lain, sama ada sukat atau timbang untuk orang lain, mereka akan mengurangkan timbangan tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi sebut dalam sebuah hadis, orang-orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan bukanlah di kalangan kami. Mana hadis dia? Okey, baik. Satu lagi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu hari Nabi SAW jalan kat pasar. Nabi tengok ada orang jual tepung, jual makanan-makanan. Lalu Nabi SAW, orang jual tepung tu dalam bekas-bekas bunyi-bunyi dalam kat pasar ni, dia celup tangan dia dalam bekas tepung. Nabi SAW celup tangan Nabi dalam bekas tepung tersebut. Lalu Nabi rasa tangan dia basah. Tepung ni tuan-tuan, bila orang jual basah, dah tak berapa bagus, tak berapa sesuai untuk masakan. Tu satu. Yang kedua, tepung kering dengan tepung basah berbeza tak dia punya sukatan dia? Berbeza. Bila tepung tu duduk dalam bumi basah, maka tepung tu lagi berat. Tepung tu jadi lagi berat. Okey. Lalu Nabi SAW pegang-pegang tangan dia basah. Nabi bertanya, siapa pun jual tepung ni? Ada sahabat tunjuk. Maka Nabi tanya, apa ni basah-basah ni? Tepung ni, makanan yang dijual ni. Maksud makanan boleh dimasak lah. Maka orang tu jawab, oh dia kena hujan. Ya Rasulullah, kena hujan.
Kena hujan. Tepung tu kena hujan. Bukan dia sengaja basah kan, tapi kena hujan. Bukan peniaga sengaja tuang air beri basah. Tak, tapi kena hujan. Maka Nabi SAW sabda pada lelaki itu, afala ja'altahu fawqa ta'am kayyarahu nas man ghasya falaysa minni. Itu kalau dia basah, kalau tepung tu basah, kenapa letak bawah-bawah? Letak yang basah tu belah atas, dia pembeli nampak yang basah tu. Yang pembeli nampak yang basah tu. Nabi pun sebut, man ghasya falaysa minni. Siapa yang menipu dalam jual beli dan timbangan, maka dia bukan termasuk di kalangan aku. Waktu tuan-tuan dan puan-puan, peniaga bagus, nak jadi peniaga bagus. Bagus jadi peniaga, tapi nak jadi peniaga yang jujur tu yang susah. Ramai orang boleh berniaga, ramai orang ada ilmu perniagaan, tapi nak jadi peniaga yang jujur tu susah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, orang berniaga yang amanah, yang betul, yang tak tipu, dia akan bersama-sama dengan orang mati syahid pada hari kiamat. At-tajiru saduqu al-aminu ma'an minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada, Nabi sebut. Ini yang mana hadisnya? Okey. Nabi ni saya share kat skrin hadis dia. Okey. Tengok kat skrin. Hadis daripada Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar. Yes, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, at-tajiru al-aminu as-saduqul muslimu ma'asyuhada yaumal qiyamah. Peniaga, Nabi sebut, peniaga. Okey. Yang amin, yang amanah. As-saduq, yang bercakap benar. Yang muslim. Syarat dia peniaga muslim lah. Dia akan bersama-sama dengan orang mati syahid pada hari kiamat. Dia akan bersama-sama dengan orang yang mati syahid pada hari kiamat. Nampak? Maknanya, beratlah. Sebagaimana nak dapat mati syahid, beratlah. Kena tinggal anak bini, kena pergi perang, berhadapan dengan risiko, berhadapan dengan bahaya. Macam tu juga nak berniaga yang jujur, amanah ni bukan benda ringan. Berat. Nafsu nak untung banyak, nafsu nak duit banyak, nafsu nak, kalau boleh tak nak rugi langsung. Tu nafsu. Semua orang ada perasaan macam tu. Tapi dalam masa yang sama, iman membantu. Kalau orang tu ikut nafsu dia, halal haram tak kisah, janji untung banyak. Dia beli barang lain, dia cakap barang lain. Barang tak original, dia kata original. Dia beli barang dengan harga modal yang sangat murah, dia kata dia beli pun dapat mahal dah. Contoh. Saya dapat pun dah mahal, takkan saya nak jual harga tu. Contoh. Berbagai-bagai penipuan yang boleh dibuat bagi peniaga-peniaga ni. Berbagai-bagai penipuan yang boleh dibuat bagi peniaga-peniaga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, nak beritahu bahawasanya salah satu perkara yang Allah titik beratkan adalah mengambil hak orang lain. Jadi orang yang berniaga tipu, dia ambil hak orang lain. Pembeli yang tipu juga dalam membeli barang-barang daripada peniaga, dia juga ambil hak orang lain. Maka orang ni pun termasuk di kalangan orang tak selamat pada hari kiamat. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam kitab-kitab fiqh, tak kisah mazhab apa pun, dia ada 4 tajuk besar. Dalam kitab-kitab fiqh, tak kisahlah kita mazhab apa pun, dia ada 4 tajuk besar. Pertama dipanggil ibadah. Ibadah ni apa dia? Sembahyang, puasa, haji, zikir, baca Quran, tasbih, tahmid, tahlil, itu ibadat. Tajuk kedua dipanggil muamalat. Muamalat. Inilah jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadaian, collateral kita panggilkan, collateral, muamalat, dipanggil muamalat. Yang ketiga, munakahat. Apa itu munakahat? Nikah kahwin. Bak nikah, kahwin, nafkah, adik-beradik isteri, adik-beradik suami, nafkah lepas kahwin, mas kahwin, itu dipanggil munakahat. Hubungan dengan mertua, hubungan dengan ipar dua, itu dipanggil munakahat. Ataupun satu lagi nama dia selain munakahat, dipanggil muasyarah. Selain dipanggil munakahat, dipanggil juga muasyarah. Kekeluargaan dipanggil. Hukum hakam kekeluargaan. Okey, 1, 2, 3. Yang keempat, jinayat. Jinayat tu bahasa Melayu panggil jenayah lah.
Ni dia jinayatun. Ni bab mencuri, merompak, minum arak, berzina, tuduh orang berzina, tuduh orang meliwat, tu dipanggil dalam tajuk jinayat. Semua kitab mereka ada 4 tajuk besar ni. Ibadat, muamalat, munakahat, muasyarah. 4 tajuk besar. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam 4 tajuk besar ni, satu ni je kita dengan Allah. Bab ibadat je kita dengan Allah, betul kan? 3 lagi ni, semua berkaitan sesama manusia. Muamalat, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, pajak gadai, itu semua urusan sama manusia. Nikah kahwin memang dengan manusia lah, dengan orang lain lah kan. Yang keempat, jenayah, mencuri, menuduh orang, itu semua ada kaitan dengan orang lain. Dia nak cerita agama tuan-tuan dan puan-puan. Bukan sekadar betul bab ni. Ibadat bagus ni. Semayang bagus, puasa sunat, ngaji, khatam Quran sebulan sekali, tahajud tak tinggal, bagus. Tapi ni fail. Dengan isteri fail, dengan mertua fail, dengan ipar-duai fail. Bab jenayah pun sama. Kutuk orang, fitnah orang jadi makanan harian dia. Maka dia pun fail juga ke akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, siapa muflis ke akhirat? Hadis muflis, biasa dengar kan hadis muflis? Hadis orang-orang yang muflis. Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, okey, ada hadis saya share kat skrin tapi kecil sikit lah, tak apalah tak jumpa yang besar pun juga, bila kecil je. Okey, ni saya ambil kat Google lah ni tadi. Kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, kalian tahu tak siapa orang muflis? Sahabat jawab, orang muflis tu kami rasa yang tak ada dinar, dirham, tak ada harta benda. Betul lah, kita pun jawab macam tu juga kalau Nabi tanya. Maka Nabi SAW jawab, orang muflis di kalangan umatku ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Namun pada masa yang sama dia bawa dosa mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, membunuh, menyakiti orang lain. 5 dosa. Caci maki orang, tuduh orang, makan harta orang lain, termasuk tak bayar hutang dengan sengaja, bunuh orang, buat sakit orang lain, sepak terajang tubuh dan sebagainya. Ni orang muflis. Setelah itu diberikan kepadanya sebahagian daripada pahala kebaikannya kepada orang yang dizalimi. Bagilah dekat orang yang dia kutuk, dia tuduh, dia ambil tak bayar hutang, dia sepak terajang, kena bagi kat orang tu. Lalu setelah hingga habislah pahalanya, namun belum lagi terbayar dosa-dosa yang dia kena tanggung. Kena ambil dosa-dosa tu, dibebankan pula pada dia, akhirnya dia diumban dalam neraka. Jadi orang ni adakah tak semayang? Muflis ni adakah orang tak semayang? Muflis ni adakah orang tak puasa? Adakah tak bayar zakat? No, Nabi sebut dia datang bawa pahala solat banyak, pahala puasa banyak, pahala zakat banyak. Tapi, tengok dosa-dosa Nabi sebut, 5 dosa. Syatamahaza, dia cela orang. Dia dengan orang lain. Kutuk mengata orang. Qazafahaza, tuduh orang. Dia dengan orang lain. Makan harta benda orang lain, memang melibatkan orang lain. Pukul, bunuh, itu semua melibatkan orang lain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dosa dengan Allah SWT boleh taubat. Allah boleh ampunkan. Tapi dosa sesama manusia, Allah boleh ampunkan dengan syarat kita selesaikan dulu kita dengan dia. Baru boleh diampunkan. Maknanya tuan-tuan, nak selamat ke akhirat, tak nak muflis, kena jujur dalam bab muamalat. Saya lupa dah nama ulama tu. Syekh Fauzi Abdul Rahman. Syekh Fauzi Abdul Rahman. Dia kata apa? Tuan-tuan dan puan-puan, iman untuk ibadat kena iman yang kuat. Iman untuk ibadat kena iman yang kuat. Betul tak? Kita nak jaga semayang, nak jaga solat fardu, nak puasa bulan Ramadan, nak bayar zakat, kena iman yang kuat tak? Kena iman yang kuat. Kalau iman tak kuat, ada juga bayar zakat minta kurang. Ustaz boleh tak kurangkan sikit? Bayar zakat dia banyak, minta kurangkan sikit. Ada juga macam tu. Walhal 1/40 je, minta kurang juga. Jadi iman, perlu iman yang kuat untuk ibadat. Untuk jaga semayang, untuk puasa, kena iman yang kuat. Haji. Tapi iman kena lagi kuat untuk muamalat. Untuk muamalah, iman kena lagi kuat. Untuk jujur dalam jual beli, jujur dalam bab hutang, jujur dalam urusan dengan orang lain. Sebab tu ada orang jaga semayang dia very good.
Dia awal pada untuk imam lagi, datang masjid surau berjemaah. Oh, bagus dia punya bab jaga semayang. Kelas lah. Tapi bab muamalat fail. Hutang tak bayar, bisnes tipu kawan. Janji lain, buat lain. Pakai jubah suban, Masya Allah. Dia bukan ustaz pun, tapi dengan jubah suban dia, orang panggil dia Pak Syekh, Pak Kiai, Pak Habib. Habib jual macam-macam orang panggil nama kat dia, tak kisah. Sebab pakaian dia. Baguslah, kita tak nak rendahkan pakaian dia, tak nak hina pakaian dia. Bagus, dia cuba tiru pakaian orang terbaik. Tapi bila orang tahu dia ni, hutang kan tak bayar ni. Gaji bekerja tak bayar ni, Masya Allah. Pergi haji, pergi umrah. Semua bawa anak bini, baguslah. Tapi gaji bekerja tak bayar. Sedangkan umrah wajib sekali, haji wajib sekali. Gaji bekerja ni, selagi tak bayar sampai mati dah dia berhutang dengan pekerja dia. Jadi iman untuk ibadat kena iman yang kuat. Iman untuk muamalah kena lagi kuat. Iman untuk muasyarah. Apa makna muasyarah, tuan-tuan? Hubungan kekeluargaan dengan isteri, dengan mertua, dengan ipar-duan. Kerabat lah. Saya dengan adik ipar saya, sebelum ni tak ada apa-apa kerabat. Tapi bila saya kahwin dengan kakak dia, otomatik adik ipar saya jadi kerabat saya. Maka saya dengan dia dah jadi hubungan kerabat. Iman untuk betul dalam muasyarat pun sama juga. Kena kuat. Kena lagi kuat pada muamalat. Ada orang dengan kawan-kawan dia tak kira. Boleh belanja, tak ada masalah. Hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan bos, dia tak ada masalah. Tapi dengan family, kira sangat, kedekut sangat, contoh. Hutang adik-adik tak bayar pun contoh. Hutang dengan mak ayah lagi dia tak bayar, tak apa. Maknanya, untuk betul dalam muasyarah, hubungan kekeluargaan, kadang-kadang kita kawan-kawan semua kata kita baik. Tapi isteri kita bila dengar orang kata kita baik, dia baiklah sangat. Maknanya apa? Kita senang nak baik dengan kawan-kawan. Kenapa senang baik dengan kawan-kawan? Sebab kawan-kawan kita tak jumpa sokmo. Kita bukan hari-hari tengok muka kawan. Tapi dengan family. Sebab tu Nabi sebut dalam sebuah hadis, saya lupa perawi dia, Nabi kata apa? Khiyarukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang paling baik di kalangan kamu, Nabi kata, adalah orang paling baik dengan keluarganya dan aku adalah orang paling baik dengan keluarga aku. Kita kawan-kawan kata kita baik, ramai. Tapi isteri anak kita, dengar orang kata kita baik, contoh. Sekadar contoh lah. Maksudnya dengan anak isteri pun kena lagi baik. Dengan orang lain bagus, dengan anak isteri, Masya Allah. Kat rumah macam singa, backing dia. Masalah sikit kena marah. 2, 3, 4 rumah dengar kita marah. Contoh. Jadi ni kena iman kuat, ni kena lagi kuat. Sebab tu orang yang banyak jaga semayang, pergi haji, kopiah atas kepala, fail dalam muamalat ni. Tipu, jual beli, hutang tak nak bayar, sewa tak nak bayar, contoh. Itu bagi alasan macam-macam, contohlah. Muasyarah kena lagi kuat. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa dia yang keempat? Dia panggil iman untuk memegang sesuatu jawatan kena lagi kuat. Kat sini dia panggil dalam bab, saya lupa nama dia bahasa Arab. Maksudnya iman untuk pegang jawatan, ketua negara, ketua negeri, ketua daerah. Perlu iman lagi kuat ni pada ni. Kena iman kuat lagi pada ni, pada ni. Dulu dia rakyat biasa. Dia ada kedai makan je contoh. Ibadat dia bagus, muamalat dia bagus, muasyarat dia bagus. Pum dapat jawatan. Tak kisahlah apa saja jawatan. Kat sini dah mula lain macam dah. Dah mula berani ambil rasuah contohlah. Dah mula main duit atas meja, bawah meja, tepi meja, belakang meja dan sebagainya. Kenapa? Ujian masa kat sini lain. Ujian masa kat sini lain. Ujian masa kat sini lain. Pop dapat jawatan. Menang pilihan raya, tak kisah. Contohlah, sekadar contoh. Dapat jawatan ketua kampung, ketua daerah, ketua negeri. Ini iman kena lagi kuat. Kalau iman tak kuat, habislah fail. Ustaz-ustaz pun boleh fail bila pegang jawatan. Bila kat sini dia hebat jaga semayang. Hutang orang dia boleh bayar. Dengan anak isteri dia okey, pop dapat jawatan. Masa dia duduk kat sini, masa duduk kat sini, mana ada orang nak bagi duit? Puluh-puluh ribu atau ratus ribu. Mana ada orang, masa dia jangan banyak ibadat, ada tak orang nak offer dia kereta BMW, Velfire? Tak ada. Masa dia niaga, ada tak orang nak offer dia pergi bercuti luar negara jauh-jauh? Ada? Tak ada. Ni dengan family dia bangun dengan family dia. Ada orang nak offer macam-macam? Tak ada. Tapi bila dapat jawatan, dia panggil apa? Bahasa Arab saya lupa dah kat sini. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan,
Nak pegang jawatan memang seronok kalau dapat. Tapi untuk pegang jawatan ni, iman kena lagi kuat pada tiga-tiga ni. Boleh? Bukan nak kutuk orang ambil jawatan, tak. Kita kena hati-hati. Nabi sebut dalam hadis, jangan minta jawatan. Nabi kata. Kenapa Nabi kata jangan minta jawatan? Kerana jawatan yang kita minta ni akan jadi sebab penyesalan pada hari kiamat. Ya, semua orang nak jawatan. Saya pun kalau ada orang bagi nak jawatan, contohlah. Tapi kena ingat, jawatan-jawatan yang kita minta tu boleh jadi sebab apa? Boleh jadi sebab kita akan menyesal ke akhirat. Tengok mana hadis dia. Satu je lah. Bukan nak kutuk politician, bukan. Nak beritahu iman tu kena kuat kalau nak pegang jawatan. Okay, ni hadis dia. Saya bukan niat nak kutuk orang terima jawatan, orang jadi menteri ke, Perdana Menteri ke, Timbalan Menteri. Bukan saya nak kutuk mereka. Mudah-mudahan Allah bantu mereka untuk jalankan tugas dengan baik. Tapi kita nak tengok kita ni. Okay, ni hadis dia. Nampak kat skrin? Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi SAW bersabda, innakum satahrusuna alal imarah. Kamu memang suka jawatan. Saya pun suka. Kalau orang lantik jadi YB ke apa, kan suka. Wasatakunu nadamatan yaumal qiyamah. Ingat, jawatan-jawatan tu boleh menjadi sumber penyesalan pada hari akhirat. Kerana apa? Fani'mal murdi'atu wa bi'sal fatimatu. Permulaannya nikmat, orang puji, orang sanjung, dapat tu, dapat ni, offer tu, offer ni. Jadi board of director saja. Buh nama je, bulan-bulan masuk puluh-puluh ribu, contoh. Tapi Nabi kata apa? Wa bi'sal fatimatu. Perakhirannya, dia akan jadi pengikat yang sangat jahat. Terbelenggu dengan berbagai-bagai kejahatan-kejahatan yang lain. Bukan nak kutuk politician tak. Nak beritahu, jawatan ni, nak pegang jawatan, iman kita kena lagi kuat pada ibadat. Kena lagi kuat pada muamalat. Okay, cukuplah. Bukan nak cerita pasal jawatan tu. Nak cerita tingkatan-tingkatan iman. Dia boleh jadi, kita lantik dia jadi ketua kampung sebab nampak jaga semayang bagus. Ya. Tapi tak semestinya bila dia jaga semayang bagus, jadi ketua kampung dia akan jujur amanah. Tak semestinya. Iman kena lagi kuat. Okay, baik. Sebenarnya kita nak cerita pasal muamalat je ni. Jadi, orang yang iman kuat, dia bukan sekadar ibadat dia grade A, muamalah dia juga grade A. Apa makna muamalah dia? Hubungan sama manusia juga. Semua manusia senang dengan dia. Hutang orang dia bayar, sewa dia bayar, tak perlu tuan rumah nak call. Setiap kali hujung bulan, awal bulan, tuan rumah kena call message. Itu muamalah yang tak cantik. Okey, sambung ayat kita balik. Jadi nak cerita tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran, banyak ayat aqimus solah wa atuz zakah. Aqimus solah wa atuz zakah. Banyak ayat macam tu, betul kan? Jadi aqimus solah wa atuz zakah. Allah nak beritahu, agama ini, bila sebab aqimus solah, hubungan kita dengan Allah, atuz zakah, hubungan kita sesama manusia. Nak ceritanya agama ni sempurna, bukan sekadar kita dengan Allah saja okey, sama manusia pun kena okey juga. Umat yang, okey, teruskan dulu, boleh Tanya, timbangan tu kan yang kuat sikit tak jelas lah. Saya tak pasti internet saya ke macam mana, kuat sikit ataupun jelaskan sikit. nak tanya pasal timbangan ni. Maknanya orang yang berniaga tu dia tak boleh ambil untung ke macam mana? Bukan tak boleh ambil untung. Dr. Zita bukan tak boleh ambil untung. Boleh lah ambil untung. Mana orang berniaga kalau tak boleh ambil untung. Jujur. Masuk jujur. Kalau sekilo. Ke macam mana soalan Dr. Aziza? Maksudnya dia macam dia tak boleh mark up dia punya apa tu barang-barang dia kan. Ustaz kata tadi dia kalau dia beli barang dia kata ni saya dapat pun macam harga dah mahal, so tapi sebenarnya tak mahal. Kan macam mana? Tak faham. Itu tak boleh lah. Saya beli barang harga RM10, saya nak jual RM100, RM80, itu pulang pada saya. Okey. Yang tak bolehnya, saya beli RM10 China punya. Saya jual RM100. Saya kata apa? Saya dapat pun dah 80. Contoh. Itu tak boleh. Saya nak markup, suka hati saya nak markup banyak mana pun. Orang tu setuju dia beli, orang tu tak setuju dia tak payah beli. Boleh je nak ambil untung, tak ambil untung. Yang tak boleh dia menipu tadi lah. Dia kata, saya nak jual murah macam mana? Encik, saya dapat pun dah 80. Takkan saya nak jual 70? Rugilah saya, contoh. Wah, saya dapat RM10 je. Beli kat GMKL, contoh. Boleh ambil untung, tak ada masalah pun. Yang tak boleh ni menipu. Boleh? Okey, baik.
Kat mana tadi? Saya nak terangkan. Okey. Allah sebut orang macam ni akan beroleh kecelakaan. Dunia beroleh kecelakaan, ke akhirat pun beroleh kecelakaan. Okey, Allah warning lagi sama ayat 4. Ala, adakah tidak? Adakah? Tidak. Ala, adakah tidak? Sorry, maafkan saya. Ala, adakah saja. Tak perlu terjemah ala, adakah tidak. Ala, adakah? Yazunnu, dia menyangka. Okey. Azunnu, dia menyangka. Ulaika, okey, mereka itu, sorry, maafkan saya lah. Ada tidak kat sini? Ala, adakah tidak? Maafkan saya. Ala, adakah tidak? Sorry. Ala, adakah tidak? Yazunnu, dia menyangka. Sorry, dia lagi. Menyangka saja. Yazunnu, adakah tidak menyangka? Ulaika, mereka itu. Ulaika, mereka itu. Annahum, bahawasanya mereka mab'usun, akan dibangkitkan. Mab'usun, akan dibangkitkan. Okey, daripada perkataan mab'usun tu kalau perkataan ba'insa dibangkitkan. Li, bagi yaumin, hari azim, yang sangat besar. Azimin, yang sangat besar. Boleh? Azimin, yang sangat besar. Okey, baik. Terjemahkan dia, Tuan Haji Ishak Kasim. Ayat 4 dan ayat 5 ni boleh? Adakah tidak dia menyangka mereka itu bahawasanya mereka akan dibangkitkan bagi hari yang sangat besar. Okey. Macam ni, Tuan Haji Ishak, dia tu kena buang. Okey? Oh, dia. Adakah tidak menyangka mereka itu bahawasanya mereka dibangkitkan? Okey. Okey. Dia tu buang, saya silap dia tu. Allah warning orang menipu. Ya, orang menipu kat dunia memang dia pandai menipu, hebat menipu, dia pusing. Tapi Allah kata, orang berani menipu, sebenarnya termasuklah apa-apa penipuan pun. Cuma tajuk kita sekarang menipu dalam jual beli. Allah kata, orang yang berani menipu dalam timbangan jual beli ni, mereka tak fikir ke mereka nanti akan dibangkitkan pada hari yang sangat besar? Adakah mereka menyangka mereka tidak akan, adakah mereka tak sangka, adakah mereka tak fikir yang mereka akan dibangkitkan? Jadi seolah-olah orang yang berani menipu dalam jual beli ni seolah-olah bagi mereka tak ada hari kiamat ke bagi awak? Awak senang menipu dalam timbangan, menindas orang-orang yang bekerja dengan awak. Awak fikir awak tak akan dibangkitkan ke? Jadi ni ancaman ni. Jadi seolah-olah kalau kita bahasa mudah, awak ingat tidak ada akhirat ke? Awak menipu kat dunia, tipu pembeli, tipu orang tu, tipu orang ni, macam-macam dia awak tipu. Awak ingat tidak ada hari akhirat ke bagi awak? Macam maksud ayat ni. Apa kesan tak baik bila peniaga-peniaga menipu dalam jual beli dan timbangan? Pertama nak beritahu, kaum yang mula-mula sekali terlibat dalam jual beli dan timbangan adalah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Kaum yang mula-mula sekali terlibat dalam bab jual beli dan timbangan yang menipu ni adalah kaum Nabi Syuaib alaihi salam. Mereka ni menipu dalam jual beli dan timbangan. Allah cela mereka sebab mereka dah kaya. Ada orang miskin terdesak. Dia terpaksa menipu dalam jual beli dan timbangan masa dia berniaga sebab dia terdesak. Saya tak kata perbuatan tu bagus, saya tak kata perbuatan tu okey. Tetapi berbaloilah. Kenalah alasan dia miskin terdesak terpaksa menipu. Yang Allah cela kaum Nabi Syuaib ni, dia dah kaya dah. Harta dah banyak dah, rumah-rumah hebat-hebat, duit dah banyak. Tapi nak menipu juga. Semua nak menipu dalam jual beli dan timbangan. Tak berlaku ke ini? Berlaku. Banyaknya tokoh-tokoh dah besar, tokoh-tokoh besar yang kaya-kaya, masih lagi menipu dalam jual beli dan timbangan. Walhal kita punya gaji kumpul 30 tahun pun tak sampai lagi macam sebulan pendapatan dia. Contoh. Tapi dia yang dah kaya tu masih lagi nak menipu dalam jual beli dan timbangan. Kalau baca dia boleh Puan Salma. Puan Salma Kasim tolong baca. 161. Tak silap saya lah 161. Tak silap saya. Yes. 161. Ayat 85. 161 ayat 85. Kalau Nabi Syuaib.
Dan kepada penduduk Madian, kami utuskan Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia, Syuaib berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan sebenarnya bagimu selainnya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti nyata daripada Tuhanmu. Sempurnakanlah sukatan dan timbangan dan janganlah kamu rugikan manusia sedikit pun. Janganlah kamu lakukan kerosakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Dia lebih baik bagimu jika kamu orang yang beriman. Terima kasih Puan Salma. Sempurnakanlah kaum Nabi Syuaib ya. Sempurnakanlah sukatan dan timbangan. Okay, baik. Itu satu. Satu ayat lagi. Saya nak refer yang mereka ni menipu dalam niaga. Bukannya mereka ni tak cukup duit. Tak. Tadi dah baca, kita ulang sekali lagi ya. Tolong baca dia Puan Izawani. Muka surat 231. Ayat 84-85 boleh? Ayat 84-85-86. Kalau boleh semua buka juga boleh. 84-85-86. Puan Izawani tolong baca. So, page 231. Ayat 84-85-86. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada penduduk Madian, kami utuskan saudara mereka Syuaib. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Janganlah kamu mengurangi sukatan dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu berada dalam kemewahan dan sesungguhnya aku bimbang kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan, iaitu hari cukup. kiamat. Puan sekejap Aku melihat kamu dalam kemewahan. I see you in prosperity. Kamu ni dah kaya dah, duit banyak dah, mewah dah hidup, nipu lagi. Wallahu alam, tak tahulah dalam bab menipu dalam jual beli timbangan nak panggil apa. Ada satu penyakit, orang yang kaya-kaya suka mencuri. Dia dah kaya dah, dia suka mencuri lagi. Dia panggil kleptomania kan, dah silap saya bahasa Inggeris. Kleptomania. Kleptomania ni dia dah kaya dah, anak jutawan-jutawan Arab Saudi. Bukan Arab Saudi sajalah, tak kisah. Tapi mencuri lagi. Dia semua nak dapat mencuri tu, dia panggil kleptomania, tak silap saya. Dia dah kaya dah, suka mencuri lagi. Dia jadi macam habit ke, bodoh ke, tak tahulah nak kata apa kan. Kalau orang miskin, gelandangan, tak ada rumah, tak ada makanan, mencuri tu, memang mencuri sebab terdesak lah ni. Mencuri, dia dah kaya, suka mencuri juga. Pelik sungguh. Datang naik kereta tu, kita tengok harga kereta dia, kita punya rumah tu hanya 1% je pada harga kereta dia, contoh. Tapi dia mencuri lagi kat pasar raya besar-besar. Ni dipanggil kleptomania. Habis tu orang yang dah kaya, tapi masih lagi suka menipu dalam jual beli dan timbangan ni. Niaga tipu lagi, tak tahu panggil apa. Mahal over lah, kot bahasa Melayu panggil. Nampak Nabi Syuaib kata, kamu ni kaya. Kemewahan tapi nak menipu lagi. Terus Puan Izawani, 85-86. Dan wahai kaumku, sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Janganlah kamu merugikan manusia perkara yang mereka berhak dan janganlah kamu berbuat jahat di muka bumi dengan melakukan kerosakan. Bagi rezeki yang dikurniakan Allah kepada kamu berupa keuntungan yang halal selepas memenuhi hak orang lain secara adil. Lebih baik bagi kamu jika benar kamu orang yang beriman. Aku bukanlah orang yang menghitung dan mengawasi perbuatan kamu. Okay. Saya nak bincang tentang buat kerosakan tu. Tapi yang last sekali tu, Allah kata, Allah nasihat kita lah ni. Kalau kita berniaga, kita nak untung banyak. Seronok tak? Kalau dapat tipu, boleh untung banyak. Kalau jujur, untung sikit-sikit. Maka Allah kata apa dia? Baqiyatullah, which is left from Allah. Which is left from Allah. Yang kamu dapat untung sikit. Untung sikit tapi halal. Kalau menipu, untung banyak tapi tak halal. Yang kamu dapat sikit tapi halal itu lebih baik bagi kamu kalau kamu orang beriman. Ya, memang kalau tak menipu, lambat untung, lambat kaya. Kalau menipu, cepat kaya. Tapi cakap ni, ayat ni nak pujuk diri kita. Ya, memang kalau kamu tipu, cepat untung ramai orang beli produk kamu tipu. Tapi tak halal. Biarlah untung sikit, lambat kaya. Tapi itu lagi baik bagi kamu kalau kamu orang-orang yang beriman. Jadi kaum Nabi Syuaib adalah kaum yang pertama menipu dalam jual beli dan timbangan. Baik. Allah sebut,
Jangan buat kerosakan. Allah sebut, jangan buat kerosakan. Apa kaitan menipu dengan kerosakan, tuan-tuan? Apa kaitan menipu dalam jual beli dengan kerosakan? Pertama, kerosakan yang nampak jelas dengan sebab penipuan. Saya share hadis dulu lah. Okey. Ni hadis dia. Hadis daripada Imam Ibnu Majah. Ni hadis dia. Sekejap, saya share kat skrin hadis dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda. Bukan yang ni. Ni yang kedua dah. Sekejap Sorry. Tak jumpa cari. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Okey, tengok nampak kat skrin Hadis daripada Imam Ibnu Majah daripada Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, 5 perkara, kalau kamu diuji dengan 5 perkara ni, aku minta lindung dengan Allah. Okey, daripada 5 perkara ni. Aku minta lindung dengan Allah daripada diuji dengan 5 perkara ini. Apakah 5 perkara tu? Yang saya share kat skrin tu bahasa Inggeris. Saya tak kerti lah, tapi tuan-tuan tengoklah terjemah dia sendiri. Jadi, kalau saya baca bunyi pelik, saya cuba terjemah yang Arab punya. Nabi kata, tidaklah berlaku perbuatan-perbuatan keji yang melibatkan zina lah. Sama sekali, melainkan Allah SWT akan timpakan kepada mereka ta'un dan penyakit-penyakit yang belum pernah berlaku sebelum ini. Betul never appears among a people to such an extent that they commit it openly. Perbuatan-perbuatan keji itu dilakukan secara terang-terangan. Zina ke apa-apa yang berkaitan dengan dosa kemaluan tu dilakukan secara terang-terangan. Memang tak ada orang zina terang-terangan hari ni. Binatang pun malu buat depan orang. Tapi berdua-duaan, pegang tangan tak kahwin lagi, naik motor sama-sama peluk-peluk contohlah. Jadi orang bila berlakunya perkara macam tu secara terang-terangan, maka Allah SWT akan hantar penyakit-penyakit yang tak pernah berlaku sebelum ni. Macam-macam penyakit-penyakit baru keluar. Yang pertama. Yang kedua, tidaklah mereka mengurangkan sukatan dan timbangan, melainkan Allah SWT akan timpakan kemarau, kesusahan, penguasa yang zalim. Nampak? Kalau putih dia terjemah apa kat sini? Tak erti nak baca putih kat sini. They do not cheat. Oppression of their rulers. Apa dia? Tulis tu oppression of their rulers, maknanya kuasa yang zalim lah. Ketua yang zalim lah kot. Tak dengar lah Puan Dr. Jita. Dengar putus-putus. Semula Dr. Jita macam mana? Saya baca sini oppression of their rulers, maknanya dia punya pengetua yang zalim lah. Ya, ketua yang zalim lah. Allah, oleh kerana kita orang menipu dalam jual beli dan timbangan, Allah nak balas mereka tu, Allah pilih ketua-ketua yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Betul lah? Saya tak terjemah tadi Dr. Zila. Tadi Ustaz, saya rasa Ustaz dah cakap. Macam mana? Saya rasa Ustaz dah cakap tadi. Oh, saya tak cakap tadi? Okey. Dah cakap. Okey, baik. Okey, itu bab penipu dalam jual beli dan timbangan. Okey. Ni poin saya ni. Dia orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan, kesan dia apa dia? Mungkin orang ditipu tu orang bawahan, orang miskin, tak boleh nak ambil tindakan, buat report polis, polis kata banyak mana awak kena tipu 200. Dia kata 200 tunggu dululah. Banyak lagi kes, puluh-puluh ribu kami nak selesaikan, contohlah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, dalam hadis Nabi sebut, tidaklah mereka malas bayar zakat, melainkan Allah Ta'ala akan sekat hujan.
Allah Ta'ala akan sekat hujan daripada mereka. Sebab malas bayar zakat. Okey. Kalaulah tidak kerana binatang-binatang yang ada bersama mereka, nescaya mereka langsung tidak akan dihujani. Jadi walaupun malah bayar zakat dapat hujan juga sebab apa? Sebab ada binatang-binatang nak makan lah. Okey. Itu nombor 3. Nombor 4, tidaklah mereka melanggar janji-janji dengan Allah dan janji dengan Rasul. Janji dengan Allah nak jaga sembahyang, nak ibadat dengan Rasul, nak amal perintah Allah, nak ikut sunnah Nabi. Tapi mereka langgar janji. Melainkan Allah SWT akan lantik penguasa ke atas mereka di kalangan musuh mereka. Kat sini ada tak? Ni, they do not break their covenant, which Allah and His Messenger, but Allah will enable their enemies to overpower them and take some of what is in their hand. Penguasa tersebut akan mengampas sebahagian-sebahagian harta yang ada pada mereka. Dulu kita punya tanah tu, tempat tu, perniagaan tu kita punya. Oleh kerana tak jaga perintah Allah, langgar janji, mungkin janji, Allah bagi pada orang kafir. Bukan contoh, ni ancaman lah ni. Yang kelima, Nabi sebut, yang kelima ni untuk pemimpin-pemimpin. Kita bukan pemimpin, kita doa je lah banyak-banyak. Pandai tu lagi. Ni, yang kelima. Yang kelima, tengok nampak kat skrin. Yang kelima, saya cuba baca. Macam mana nak terjemah bahasa Inggeris, tak kerti ni. Tidaklah ketua-ketua mereka, bahasa Melayu saya terjemah bahasa Arab punya lah. Tidaklah ketua-ketua mereka enggan, tidak mahu menjalankan hukum-hukum. Okey, ikut apa yang Allah turunkan. Apa Allah turunkan dalam Quran, dia tak nak hukum dengan hukum tersebut. Dia buat undang-undang ikut suka hati dia. Tak nak ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan dalam Quran. Maksudnya tak nak buat undang-undang ikut Allah lah kan. Dia buat undang-undang ikut dia, ikut orang kafir, ikut apa saja. Yang penting tak ikut undang-undang Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menimbulkan keganasan di antara mereka. Allah Ta'ala akan buat mereka tidak bersatu hati. Gaduh kelahi semua, tak selesai-selesai. Pilihlah saya jadi Perdana Menteri pun. Konon-konon saya ni orang baik lah. Pilih saya jadi Perdana Menteri. Pilih ustaz-ustaznya ni. Ada satu parti tu semua ustaz-ustaz je masuk. Contoh. Orang awam tak boleh masuk. Parti tu ustaz-ustaz je ada. Contoh. Dan ustaz-ustaz mesti hafal Quran je. Contoh. Ustaz-ustaz macam tu kita pilih jadi pemimpin. Contoh. Masih lagi tak nak buat undang-undang yang Al-Quran suruh buat. Masih lagi tak mahu menjalankan undang-undang yang Quran suruh jalankan. Maka nescaya umat Islam tetap tidak akan bersatu. Umat Islam tetap tidak akan bersatu. Sebab tu ayat yang kita refer tadi, orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan, Allah kata jangan buat kerosakan. Penipu tu tadi, dia kata, aku bukan buat kerosakan, aku bukan buat kerosakan apa-apa pun. Aku hanya menipu 5 gram, 10 gram. Tak. Kesan daripada penipuan awak, Allah Ta'ala akan timbulkan kerosakan atas muka bumi ini. Ataupun tadi kita panggil apa? Kerosakan yang orang tak nampak. Orang tu tak sangka dapat penguasa zalim, rupanya sebab ada orang menipu dalam jual beli dan timbangan. Tu kita tak perasan. Ataupun tuan-tuan dan puan-puan, dari sudut logik akal, orang yang menipu dalam jual beli dan timbangan, dia akan ada ramai musuh. Bila dia ada ramai musuh, maka permusuhan yang berlaku disebabkan dia suka menipu boleh menimbulkan pergaduhan. Bila menimbulkan pergaduhan, tidak mustahil berlakunya pembunuhan. Jadi orang yang suka menipu dalam jual beli dan timbangan, secara tak langsung dia sedang mendedahkan diri dia pada bahaya. Saya lupa dah siapa yang tulis. Ni yang tulis ni Dr. Abdul Hai Abdul Syukur. Dia kaitkan dengan ayat juga muka surat 83, boleh? Tolong baca Puan Nur Zakiah muka surat 83 ayat 29. Ayat 29 83, 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, iaitu tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang terjadi atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.
Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Tengok dalam ayat yang sama, mula-mula bab jual beli. Kalau kita belajar bab jual beli dalam kitab fiqh mesti keluar ayat ni. Kita belajar bab jual beli dalam kitab fiqh mesti keluar ayat ni. Okey? Jadi kalau kita punya barang made in China, cakap made in China. Orang tanya, original ke ni? Original. Original tanya, original. Original dengan original lain beza. Original dengan original lain beza. Jadi dalam bab jual beli kena ada unsur saling redha meredai. Mutual concern, kita terjemah. Mesti kena ada saling redha meredai. Tapi dalam ayat yang sama, 29 tu, Allah sebut jangan bunuh diri. Apa relate ni? Bab jual beli, lepas tu bunuh diri. Nampak? Quran mengaitkan. Kesan pada menipu dalam jual beli, kita yang berani menipu dalam jual beli, kita yang berani menipu dalam timbangan, kita seolah-olah mendedahkan diri kita pada pembunuhan. Seolah-olah. Ya, kita rasa kita tipu dia, tapi dia dah lama kena tipu, berdendam dengan kita, pantang ada peluang, pantang ada masa kosong, pantang ada ruang kosong, ataupun zaman sekarang, upah bomo siam, sakit-sakit lalah mati, contohlah. Dia salah lah sebab dia guna bomo siam tu berdosa. Kita yang starting. Mula menipu dalam jual beli, mula menipu dalam timbangan tak bayar hutang, maka perbuatan kita tidak jujur dalam jual beli dan juga muamalat ini akan mengundang kepada pembunuhan. Jadi ini kita kata indirect lah. Mungkinlah tak berlaku hari ni, kita tipu hari ni sebab berbunuh. Janganlah berlaku macam tu. Tapi akan datang benda tu, akan ambil masa lah akan berlaku pembunuhan, pergaduhan. Walaupun tak berlaku pembunuhan sebab kita jual beli tipu tadi, tetapi hadis yang kita refer tadi, Allah Ta'ala tetap akan timpakan balasan. Allah buat kemarau, Allah datangkan musim susah, termasuk harga barang naik. Allah akan pilih pemimpin-pemimpin yang zalim. Kerana apa? Kerana kita menipu dalam jual beli dan juga timbangan tadi. Kesan kita jujur dalam jual beli, dalam timbangan, Allah bagi rezeki berkat. Apa tak ada mana berkat rezeki? Nampak simpanan tak banyak pun. Tapi sedar-sedar anak habis sekolah dengan duit niaga tu. Anak dapat masuk U dengan duit niaga tu. Ada duit lebih boleh pergi haji dengan duit niaga tu. Contohlah. Kalau menipu dalam jual beli timbangan, memang simpanan ada banyak dalam ni banyak simpanan dia, tapi tidak ada keberkatan, buat apa? Kejap je Allah nak habiskan. Jadi orang yang menipu ni, ayat ni turun untuk orang musyrikin dengan Yahudi yang suka menipu dalam jual beli timbangan. Ayat ni turun, surah ni turun. Tapi untuk kita lah juga. Sebab kita pun disuruh jujur juga dalam jual beli dan juga muamalat ni. Maka untuk orang yang menipu dalam jual beli dan muamalat, termasuk untuk orang Islam, sama Allah tanya, awak berani menipu tu? Awak berani menipu dalam timbangan jual beli tu? Awak fikir awak tidak akan dibangkitkan kepada hari kiamat untuk hari yang besar? Berapa banyak orang yang ditipu dan nasib mereka tidak terbela. Zaman sekarang orang kena scam, kan? Orang kena scam, sekadar 500, boleh dia masa nak ambil tindakan, sekadar buat report gitu je lah. Bukan nak salahkan polis, nak kecilkan kerja polis. Ada orang yang kena scam puluh-puluh ribu, ratus-ratus ribu pun ada. Pun tak selesai-selesai lagi kes. Kita yang tengok orang jual barang murah kat Facebook, transfer duit senyap, contoh. Banyak mana awak kena scam? Boleh tanya. 300. Ambil je lah report. Bila nak selesai pun tak tahu. Jadi berapa ramai orang kat dunia ni yang dianiaya kerana penipu-penipu, peniaga-peniaga tipu ni, nasib mereka tidak terbela. Ya, kerana apa? Tak semua orang dianiaya akan terbela kat dunia. Allah sebut yaumin azim, hari yang besar. Jadi orang yang berani menipu, orang yang berani scam orang, tipu dalam jual beli, dapat rezeki secara yang tak baik, maka Allah tanya, mereka fikir ke? Mereka tak fikir ke mereka akan dibangkitkan? Mereka tak fikir ke yang mereka tu akan dibangkitkan? Pada hari yang sangat besar. Pada hari tersebut, urusan sesama manusia juga akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadilah bab muflis tadi. Bab muflis tadi akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang membantu seseorang untuk jujur, amanah, adil sesama manusia adalah sejauh mana keyakinan dia terhadap akhirat.
Orang yang yakin dia, iman dia pada akhirat kuat, dia takkan mampu nak menipu orang walaupun satu sen. Iman dia, keyakinan dia pada akhirat kuat. Nanti kena, sebagaimana kita yakin, kalau isap dadah, jual dadah, kena masuk penjara, kena hukum gantung. Jadi oleh kerana takut sebab dah ada orang kena hukum gantung, dan dah mati kena gantung, kita tahu cerita tersebut. Jadi kita yakin, kalau buat mesti kena hukum gantung. Jadi baik tak buat. Contohlah kan, maknanya orang yang takut nak jual dadah sebab dia yakin, kalau buat nanti kena tangkap, itulah hukuman dia. Jadi oleh kerana itu baik aku tak payah buat. Tapi untuk akhirat, kita tak pernah nampak lagi atas muka bumi ni orang kena azab akhirat. Betul tak? Saya tak pernah nampak, sahabat-sahabat pun tak pernah nampak, Nabi je pernah nampak dalam Isra Mi'raj. Jadi orang yang iman kuat, iaitu orang yang yakin pada akhirat, dia tidak akan berani untuk menipu orang dalam jual beli, timbangan dan perkara-perkara bagian muamalah. Dia tak akan rasa tenang selagi tak bayar hutang orang. Yang pelik hari ni, hutang orang tak bayar tapi Masya Allah. Hutang orang tak bayar tapi Masya Allah. Cuti sana, bercuti sini, beli telefon baru, beli jam baru, tanpa rasa bersalah. Tanpa rasa berdosa. Duit orang tak bayar, gaji bekerja tak bayar, tapi pergi umrah setiap tahun, Masya Allah. Bukan salah pergi umrah setiap tahun tu. Umrah setiap tahun tu sunat je. Bayar gaji bekerja wajib. Bayar hutang orang wajib. Jadi orang-orang yang macam ni, Allah tanyalah, mereka tak fikir ke mereka nanti akan dibangkitkan pada hari akhirat? Pada hari yang sangat besar. Apa maksud hari yang sangat besar? Benda kecil pun akan jadi besar pada hari akhirat. Kebaikan kecil pun akan jadi besar pada hari akhirat. Kat dunia tak bayar gaji bekerja tak cukup RM1. Kerja tu patut dapat RM80 sehari, dia bayar RM79 je. Dia kata RM1 tu nantilah. Sampai sekarang tak bayar-bayar. RM1 je. Ya, kat dunia RM1 je. Kat akhirat RM1 tu akan jadi besar pada hari akhirat. Sebab tu hari akhirat dipanggil hari yang besar. Kenapa? Benda-benda kecil pun akan jadi besar. Kat dunia ni kalau kena scam RM10, RM20, buat report boleh gelak je, contoh. Boleh ketawakan je, contoh lah. Kita pun dengar, buat report, kenapa buat report? Kena tipu RM20. Allah. Kita dengar nak ketawa, kena tipu RM20. Tapi kat akhirat bukan RM20, 20 sen orang tu kena tipu pun akan jadi besar kat akhirat. Penipu tu akan rasa menyesal sangat-sangat sebab tipu orang 20 sen. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, Allah nak ingatkan kita akhirat. Allah warning dengan orang menipu tu, di samping hadis tadi warning ancaman untuk dunia. Hadis 5 perkara tadi, ancamannya kat dunia. 5 perkara tadi. Kena azab kat dunia 5 perkara tadi. Boleh jadi dia tak sempat kena, mati dulu. Dia tipu-tipu orang, tak sempat lagi kemarah, tak sempat lagi Allah naikkan penguasa zalim, dia mati dulu. Tak kenalah kat dunia, boleh jadi. Tapi yang akhirat ni, ada tak orang akan terlepas? Penipu, scammer yang ambil duit orang, yang sengaja tak bayar hutang orang, sengaja tak nak bayar sewa. Adakah dia akan terlepas? Tak, dia tetap tidak akan terlepas. Maka Allah tanyalah kita yang tak jujur, yang menipu, yang songlak, apa lagi lah. Yang rasuah, yang terima rasuah, yang ambil rasuah, yang dapat rezeki daripada sumber yang tak halal ni, yang melibatkan hak-hak orang lain ni, maka Allah Ta'ala tanya, dia tak fikir ke? Yang berani menipu, jual beli dalam timbangan, berani ambil orang tu, dia tak fikir ke nanti dia akan dibangkitkan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, penguat kita untuk kita jauhi benda-benda yang haram ni, sumber-sumber yang haram ni, penguat kita apa dia? Di samping iman pada Allah, di samping iman Allah sentiasa melihat, Allah sentiasa mengetahui, penguat kita adalah akhirat. Penguat kita adalah hari akhirat. Aku ni kena menuju akhirat. Orang jual dadah kat dunia ni, boleh jadi ada kemungkinan dia terlepas. Boleh tak dapat tangkap dia. Kata boleh dapat tangkap dia, tapi ayah dia baik dengan hakim, boleh lepas. Contoh. Ini sekadar contoh. Tapi ke akhirat tidak ada langsung kemungkinan akan terlepas. Sebab semua orang tak akan terlepas pada hari akhirat. Jadi Allah tanya, tak fikir ke nanti ke akhirat nanti mereka akan dibangkitkan? Tuan-tuan dan puan-puan, itu cerita akhirat. Kat dunia, Nabi sebut pun dalam hadis. Saya lupa perawi ni, Nabi kata, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam diasaskan 5 perkara. Asas Islam 5 perkara. Apa dia asas 5 perkara tu? Rukun Islam lah. Mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji. Ini hadis mengenai Bunyal Islam. Diasaskan Islam 5 perkara. Tuan-tuan dan puan-puan, asas sebuah bangunan kita nampak tak? Bangunan apa cantik kat Malaysia ni? KLCC contoh. Bangunan cantik kat Malaysia, KLCC, KL Tower. Cantik tak bangunan tu? Cantik. Asas dia kita nampak tak asas dia? Boleh kita nampak asas dia? Foundation dia.
besi-besi cerucuk yang ditanam dalam tanah untuk mendirikan dia yang cantik tu, kita nampak tak? Tak nampak. Apa yang kita nampak daripada bangunan tu? Kita nampak bangunan yang telah tersergam indah, cantik. Tengok, wow. Tengok nak pergi lagi dan lagi, nak bergambar lagi dan lagi. Sebab apa bangunan tu cantik? Samalah juga tuan-tuan dan puan-puan. Nabi kata, asas Islam 5 perkara. Maksudnya, ucap kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat, haji, itu asas Islam. Orang bukan nampak apa asas. Kat mana kecantikan Islam? Kat mana kecantikan Islam? Kecantikan Islam pada 3. Muamalat, muasyarah dan juga akhlak. Muamalat tadilah hukum makan, jual beli, pinjam pinjam, sewa menyewa. Muasyarah pergaulan, akhlak. Orang kafir, kita sembahyang tahajud 14 rakaat ke 20 rakaat sehari, dia tengok ke? Tak tengok. Kalau tengok pun, adakah benda tu menjadi punca nak masuk Islam? Ya, tak dinafikan. Sekarang Piala Dunia kat Qatar, orang kafir tengok orang Islam sembahyang, dia buat surau masjid dengan cermin, orang kafir tengok, terkesan, tak dinafikan. Kat negara kita, orang kafir semua tengok kita sembahyang. Sembahyang Jumaat, sembahyang Tarawih. Penuh semua masjid kita orang Islam sembahyang. Orang kafir tengok, berapa ramai masuk Islam? Dengan sebab tengok. Ada, tak dinafikan ada. Tapi sebenarnya orang luar akan lebih terkesan dengan muamalat kita, kejujuran kita. Kejujuran dalam jual beli, kejujuran dalam sewa menyewa, kejujuran dalam bab hutang. Ini orang kafir, kita cakap dalam ceramah kita, dalam tulisan kita, Islam itu indah. Islam itu indah. Adakah Islam itu indah semata-mata sembahyang banyak? Adakah Islam itu indah semata-mata jubah serban janggut? Adakah Islam itu indah semata-mata pakai tudung labuh, pakai purdah? Itu saja keindahan Islam. No. Kita nak tunjukkan keindahan Islam dalam 3 perkara tadi. Muamalat, muasyarah, akhlak. Kita dalam ceramah, ustaz-ustaz kata Islam tu jujur, amanah. Tapi ustaz yang ceramah tu sendiri pun hutang orang tak bayar. Ustaz yang ceramah tu sendiri pun bayaran supplier kat supplier, barang kat supplier tak bayar. Padahal dia suruh cerita pasal jujur amanah, dia sendiri tak jujur amanah. Orang Islam berapa banyak yang berhutang dengan orang Islam tak bayar, lari, beli motor kat kedai, hutang kedai lari, banyak-banyak berlaku. Jadi bagaimana orang yang kafir nak nampak Islam tu cantik kalau muamalat kita tak betul? Oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, di samping kita encourage orang Islam agar jaga semayang sungguh, puasa sungguh-sungguh, banyakkan amalan sunat, bagus. Pesan pada mereka, keindahan Islam penting untuk akhirat kita, penting untuk tunjuk pada orang luar Islam tu baik, bagus. Dari sudut apa? Muamalat. Jujur muamalat. Muamalat tu penting. Orang kafir tengok kita jujur bayar hutang, jujur dalam bab sewa menyewa, dia akan suka pada agama Islam. Tapi apa berlaku hari ini kat negara kita dan mungkin negara Islam lain pun mungkin berlaku juga, tak jujur. Dalam apa saja tak jujur. Dalam bab jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, tak jujur. Beli barang hutang kedai lari, dah lari, buat report palsu kata hilang pula dan sebagainya. Contoh. Dan tengok terbukti botol tak hilang pun ada disimpan kat tempat lain. Contoh. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini nak beri ancaman pada kita bahawasanya orang-orang yang berani menipu dalam jual beli, dalam timbangan. Okey, kita cakap pasal pemimpin-pemimpin Islam, kita cakap pasal Islam bagus. Tapi dia sendiri ambil rasuah, dia sendiri songlak. Macam mana orang kafir nak nampak bagus? Perkara-perkara tersebut. Oh, zaman Nabi dulu. Oh, kita pun sebutlah zaman Nabi dulu bila berlakunya perjanjian Hudaibiyah, nampak berat sebelah. Tapi kesan dia ramai orang kafir masuk Islam. Ya. Zaman Nabi dulu, perjanjian Hudaibiyah, orang kafir boleh bergaul dengan orang Islam. Banyak orang kafir dapat hidayah masuk Islam. Zaman kita sekarang, yang orang kafir nampak orang Islamnya banyak songlak, tipu, rasuah dan sebagainya. Dia bagaimana orang kafir nak terkesan dengan Islam? Kalau kita hanya tunjuk kita sembahyang banyak, puasa banyak, apa lagi, solat tarawih banyak-banyak, itu bukan terkesan. Orang kafir tak terkesan pun, dia pun ada ibadat cara dia juga. Kejujuran dalam muamalat tu penting. Oleh kerana itu, ayat ni untuk orang, untuk kita pun kena ingat, apa-apa hak orang kita ambil, apa-apa hak orang kita tak sempurnakan, gaji pekerja, gaji bibi, gaji pekerja Bangladesh, gaji pekerja luar negara yang kita tak bayar, dia datang tak ada permit, kita tak bayar gaji dia, dia buat report. Buat report kat siapa? Dia sendiri tak ada permit, tak ada visa, dia pun tak boleh nak report. Kita semua nak buat benda macam tu. Na'udzubillah min zalik. Ya, kat dunia kita lepas.
Tapi ke akhirat Allah kata, orang yang berani buat macam tu dia tak takut ke pada hari dibangkitkan nanti? Hari itu hari yang sangat besar. Benda kecil pun sangat besar. Ni ayat untuk kita ambil pengajaran lah, agar jujur, jangan ada apa ya, jangan ada perasaan teringin nak ambil benda haram. Tengok surah Al-An'am. Kalau baca dia boleh, Tuan Haji Nasaruddin, surah Al-An'am. Surah Al-Ma'idah, muka surat 124. Boleh? Ayat 12. Muka surat 124 ayat 100. Taqwa penting, ingat akhirat penting. Boleh Tuan Haji Nasaruddin? Ya. 124 ayat 100 lah. Ya. Katakanlah Muhammad, tidak sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyak daripada keburukan itu menarik hatimu, maka bertawakallah kepada Allah, wahai Bertakwa, bukan tawakal, bertakwa tu. Bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang berakal fikiran, agar kamu beruntung. Okey, terima kasih untuk Haji Nasaruddin. Allah kata tak sama yang halal dengan yang haram. Walaupun yang haram tu menarik hati kamu. Ya, kalau berniaga orang tipu, banyak tak untung dapat? Banyaklah untung dapat. Sama dah juga macam KWSP kan? KWSP. Ada yang patuh syariah, ada tak patuh syariah. Kalau yang tak patuh syariah, dia punya keuntungan tawanan tu tinggi. Kalau yang patuh syariah punya, KWSP lah. Yang dapat boni air Sina, air apa-apa, air dapat boni kan. Kalau yang patuh syariah, untung sikit je. Tapi kalau yang tak patuh syariah, untung banyak. Jadi walaupun untung banyak menarik hati, tapi sumbernya tidak halal, buat apa? Tak sama yang halal dengan haram. Kat dunia dapat sama, dapat duit. Sama-sama dapat duit. Tapi kat akhirat, orang dapat duit yang berasaskan sumber haram, teruk kena kat akhirat. Orang yang dapat duit tapi sikit, walaupun sikit tapi sumbernya halal, dia selamat kat akhirat. Maka Allah kata tak sama yang baik dengan yang buruk, iaitu tak sama yang halal dengan yang haram. Walaupun banyaknya yang haram tu mengagumkan kamu, menakjubkan kamu. Oh, dapat untung lebih ni. Memang dapat untung lebih tapi sumbernya haram. Maka Allah kata bertakwalah pada Allah. Orang bertakwa dia takkan berani ambil benda haram walaupun sikit. Orang tak ada takwa, dia ambil je benda haram, dia kata nanti taubat. Nasihat-nasihat yang baik. Nabi SAW kata, kalau nak dengar nasihat yang baik, baca 2 ayat ni. Sorry ambil masa lebih sikit. Sebelum saya terlupa, minggu depan kita cuti ya. Minggu depan Jumaat malam tak ada kelas, saya pergi Terengganu. Jadi minggu depan Jumaat malam kita cuti. Saya nak beritahu tu je lah, takut terlupa. Okey, 1 ayat lagi. Nabi sebut ni nasihat-nasihat yang baik. 2 ayat. Muka surat 148. 148 ayat 151 dan 152. Tapi kita baca 152 saja. Boleh? Muka surat 149 lah kalau macam tu. Nabi sebut, siapa nak dengar nasihat yang baik, baca 2 ayat ni. Surah Al-An'am, ayat 151 dengan 152. Tolong baca dia, Tuan Haji Ishak Kasim, tolong baca boleh Tuan Haji Ishak Kasim. Muka surat 149 ayat 152. Nanti kalau ada masa kita baca dah 151 tu. Panjang enggak? Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai usia dewasa. Dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia atau kerabatmu, dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Terima kasih Tuan Haji Ishak. Penutup ayat 152 tu, Dzalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Penutup ayat 151 sama juga. Dzalikum wassakum bihi la'allakum ta'qilun. Kedua-dua ayat tu diakhiri dengan Dzalikum wassakum, that he has commanded you. Dua-dua ayat tu. Tapi tak apa, kita tak nak refer dua-dua, saya tengok 152 je. Allah kata, jangan ambil harta anak yatim kecuali cara yang baik. Kemudian, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Allah tidak memberatkan seseorang kecuali mengikut kemampuan dia. Maknanya, boleh berlaku juga kadang-kadang, di luar kesedaran kita, kita tertimbang kurang hak orang lain. Masa tu penimbang digital kita rosak. Kita ingat dah cukup sekilo, rupanya penimbang kita rosak. Lepas 3-4 hari barulah kita tahu, Allah, penimbang aku rosak rupanya sebelum ni.
Sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja. Berdosa ke tak? Tak berdosa, tapi wajib kena pulangkan juga hak orang. Saya bukan sengaja nak kurangkan barang dia masa saya niaga. Tapi penimbang saya rosak. Saya mana tahu. Penimbang saya rosak. Lepas 2-3 hari orang datang. Cik jual sekilo tapi saya tengok. Saya balik rumah timbang balik 800 gram dia. Ya ke? Minta maaf lah. Tak balik penimbang saya tengok ya sungguh kurang. Jadi saya sengaja tak? Saya tak sengaja mengurangkan timbangan hak orang lain. Saya tak sengaja. Berdosa tak? Tak berdosa. Apa ayat yang dibaca tadi oleh Tuan Haji Ishak, Allah tidak memberatkan seseorang melainkan mengikut kemampuan dia. Saya tak sengaja. Benda tu di luar pengetahuan saya. Berdosa ke tak? Tak berdosa. Walaupun tak berdosa, wajib kena pulangkan balik. Wajib kena cari balik orang-orang tu, saya kena pulang balik. Kalau saya dah tahu, tapi tak pulangkan balik, maka saya berdosa. Tapi kalau sampai kiamat saya tak tahu yang timbang saya rosak, dan pembeli-pembeli itu pun tak ada datang tuntut balik dengan saya 200 gram yang diorang tak kurang barang diorang tu 200 gram, maka saya tak berdosa. Nak ceritanya tuan-tuan dan puan-puan, ada benda-benda yang tak sengaja, tak berdosa, tapi wajib kena pulangkan balik. Pergi majlis surau, tak sengaja saut slipper orang lain. Bukan saya sengaja nak curi, tapi saya tersaut slipper orang lain. Balik-balik tengok saiz, 44, akunya 45. Aku kan sengaja pun. Ya, tak sengaja, tapi wajib kena pulangkan balik. Okey, berhenti sini dulu. Kita jumpa lagi 2 minggu akan datang insya-Allah. Apa yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik daripada kekurangan kelemahan saya, mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan, minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an. وشرفنا بشرافة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا مباركا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله رب العالمين. Amin. Saya semua